Makan adalah satu benda yang sangat penting dalam hidup. Betul tak? Tak ada siapa yang tak suka makan dalam dunia ni. Tetapi kita sebagai seorang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam Al-Quran. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal, yang bersih, yang baik di atas muka bumi ini. So apa yang perlu kita fikir bab makan ni? Tentu yang pertama adalah sumber makanan yang kita cari. Tentu kita nak dapatkan makanan daripada wang ringgit kita beli. Dan wang ringgit itu tentu wajib dan mesti kita cari dengan sumber yang halal. Tidak kita mencari dengan sumber yang Allah murkai, dengan jalan yang tidak halal. Itu yang pertama. Jadi kita beli makanan, kita belikan untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk ibu ayah kita, pastikan sumbernya itu halal. Yang kedua, ini juga penting, disebut tayyib, iaitu bersih, baik. Jadi kalau kita tengok, konteks bersih ni sangat luas. Yang pertama, di segi kebersihan makanan itu sendiri, kualiti makanan. Sebab itu kita ingatkan, semua kita, sama ada kita yang mengguna, yang membeli, atau orang yang menjual makanan, perlu menjaga etika penjualan makanan. Dari segi contohnya binatang, kalau ayam yang disembelih, ayam yang dipastikan daripada disahkan oleh pihak yang berwajib dari segi kualitinya. Ini penting. Dan demikian kalau makcik-makcik, pakcik-pakcik yang menjual di tepi jalan, pastikan hidangan itu bersih, ditutup, daripada dielakkan dari segala habuk dan sebagainya. Ini merujuk apa yang Allah Ta'ala sebut, iaitu makanan yang baik, yang bersih. Sebab orang yang akan beli yang makan nanti, jika tak berkualiti makanan tersebut, boleh mendatangkan penyakit dan sebagainya. Dan kita yang menggunakan mesti bijaksana, mencari sumber makanan yang berkualiti. Elakkan makan makanan yang banyak, yang merosakkan badan hari ini. Dan kita boleh dengar perkongsian ramai pakar-pakar kesihatan, makanan apa yang bagus, makanan apa yang tak bagus, elakkan gula yang tinggi dan sebagainya. Saya bukanlah orang yang ahli nak bercakap, tetapi berasaskan Al-Quran, kita menjadikan panduan untuk kita mencari ilmu yang lebih, yang walaupun bukan bidang kita, kita boleh cari, kerana di luar sana banyak informasi yang berkualiti. Jadi apa yang Quran bagi tahu pada kita? Kerana makanan yang tidak baik ini merosakkan akal dan badan. Ini masalahnya. Bayangkan, kajian menunjukkan berapa ramai hari ini orang yang umurnya contohnya 40 tahun, tapi badannya itu sudah berumur 60 tahun. Kan? Ada orang yang umur 30 tahun, badannya sudah umur 50 tahun atau 40 tahun. Penyakit-penyakit kronik hari ini datang pada umur yang cukup awal. Sangat menakutkan. Dan Malaysia antara negara yang membimbangkan sudut kesihatan, yang orang kata apa, calon-calon penyakit diabetik umpamanya, negara Malaysia antara yang tertinggi. So ini adalah perkara yang mesti kita cakna, kerana ia bukan soal dari sudut perbahasan medikal, tetapi sebenarnya nilai Islam itu lebih awal mengingatkan kita. Allah pesan cari makanan yang berkualiti. Kita makan makanan yang berzat, kita bagi anak-anak kita, keluarga kita makanan yang berkualiti. Itu adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita mencari makanan yang lazat, tetapi kita nak makanan kita itu menjadikan kehidupan kita itu lebih bagus, kesihatan kita. Bayangkan kalau umur awal tapi kesihatan kita sudah terganggu, bagaimana kita nak bekerja, bagi kita nak meneruskan kehidupan yang lebih produktif dan sebagainya. Ini semua membantutkan kerja seharian kita, memberi kesan kepada kehidupan umat sejagat, manusia sejagat. Produktiviti ataupun urusan negara dan sebagainya itu akan terganggu. Berpunca daripada apa? Makanan yang tidak sihat. Sebab itu saya mengingatkan kita bahawa dalam hadis, bahawa Nabi SAW juga mengingatkan bahawa makanan yang berkualiti itu juga sampai ke tahap memberi kesan kepada nilai ibadah. Maknanya makanan yang tidak bagus di sumbernya itu menyebabkan kalau seseorang itu berdoa, boleh menghalang doanya daripada mustajab. Ini melibatkan kalau seseorang cari makanan atau apa yang dimakan itu dengan jalan yang tidak baik, juga dengan unsur yang syubhah. Jadi alhamdulillah kita di Malaysia ada badan yang memantau, contohnya halal daripada pihak JAKIM. Jadi kita gunakan autoriti mereka ini untuk kita pastikan sumber makanan kita itu halal dan tayyib, bersih, nilainya, kualitinya. Jangan kita suka ikut tekak kita sahaja,
akhirnya akan merosakkan sistem badan kita dan merosakkan seluruh aktiviti seharian kita. Jadi elakkan daripada makanan yang merosakkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita.